Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslim muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat inayah dan hidayahnya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, menjadikan kita hamba-Nya yang dapat hadir ke surau menunaikan solat maghrib berjemaah. Malah kita terus duduk mengisi ruang masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling ingat mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, diam tak diam malam ni kita dah masuk malam yang ke-12 Muharram. Bermakna dah 11 hari berlalu kita berada di tahun baru Hijrah 1444. Alhamdulillah, bila masuk saja ke tahun baru bermakna bertambahlah umur kita. Dan perlu difahami juga bila bertambah umur bermakna baki umur kita adalah semakin pendek dan kita semakin hampir kepada kematian. Begitulah lumrah kehidupan. Bila mana kita semakin lama hidup bermakna semakin dekat dah dengan ajal kita. Diibaratkan seseorang yang hendak pergi ke suatu tempat, lagi lama dia berjalan bermakna semakin dekatlah dia sampai ke tempat yang dituju. Jadi mudah-mudahan dengan kita bertambah umur ini akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting untuk kira mengambil berat tentang umur kita. Apatah lagi bila masuk ke tahun baru Hijrah. Kerana hakikatnya bila kita mengira umur mengikut tahun baru Hijrah ini, dia lebih daripada kiraan tahun Masihi. Kalau tahun Masihi setahun ada 365 hari. Manakala tahun Hijri pula setahun ada 354 hari. Jadi beza lebih kurang 11 hari. Sebab tahun Masihi bulan-bulannya antara 30 dan 31. Tetapi tahun Hijri pula bulan-bulannya ialah 29 atau 30. Jadi di situ ada beza lebih kurang 11 hari. Betul kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-25. Walabisu fi kafihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a. Mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9. Mengapa Allah Ta'ala menyatakan sedemikian 300 tahun dan ditambah 9? Kisah Ashabul Kahfi semua maklum. Mereka berusaha untuk menyelamatkan akidah mereka. Jadi mereka keluar dan berehat seketika di dalam gua. Dan mereka menyangkakan bahawa tidurnya mereka di dalam gua itu hanyalah satu malam. Sehingga kan keesokan harinya salah seorang daripada mereka ditugaskan untuk pergi ke kota membeli makanan. Saat yang ditugaskan tadi,
hendak membayar makanan yang dibeli menggunakan wang yang ada, didapati wangnya sudah tidak laku kerana wangnya sudah lama. Rupa-rupanya mereka bukan ditidurkan satu malam, tetapi mereka ditidurkan untuk satu tempoh yang sangat lama. Berapa lama? Allah Ta'ala menyatakan tadi 300 tahun dan ditambah 9. Kenapa sebutannya begitu, 300 tahun dan ditambah 9? Di sinilah berkait dengan masa. Rupa-rupanya 300 tahun itu adalah mengikut perkiraan tahun Masihi. Manakala ditambah 9 maksudnya adalah 309. Itu pula adalah mengikut perkiraan tahun Hijri. Jadi lebih kuranglah lebih kurang 30 tahun Masihi, maka tahun Hijrinya akan lebih setahun, bermakna akan jadi 31. Jadi kalau tuan-tuan umur 60, bermakna tahun Hijrinya sudah 62 tahun. Kalau yang 90, bermakna tahun Hijrinya sudah jadi 93 tahun. Lepas itu elok juga kalau kita mengira umur mengikut tahun Hijri, supaya kita rasa lebih berumur daripada yang sebenarnya. Sebab kadang-kadang orang kita ni bila terasa lebih berumur, tu akan memberikan keinsafan, kan, akan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat saja kadang kalau orang muda disuruh beribadah, apa jawapannya? Nantilah, muda lagi, tunggu tua dan sebagainya, kan. Sebab itu bila merasakan diri lebih berumur, mudah-mudahan akan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan bila kita masuk ke tahun baru, maka kita menanamkan keazaman untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, jadi kita akan menyambung siri pembelajaran kita dalam kisah sahabat, yang mana kita dah akhir kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Malam ni saya nak ulang balik tentang kisah pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Rasanya saya pernah kongsi awal tahun kalau tak salah, kan, kisah pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Talib, di mana kalau kita lihat Khulafa Ar-Rasyidin, hanya Sayyidina Abu Bakar saja yang wafat kerana sakit. Sayyidina Umar wafat dibunuh, syahid. Sayyidina Osman pun wafat dibunuh, syahid juga. Begitulah juga dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, juga wafatnya kerana dibunuh. Mungkin kalau ada kesempatan bulan depan saya kongsikan, saya ulang balik kisah Khulafa Ar-Rasyidin yang 4 ini ketika wafat, kan, untuk kita jadikan sebagai satu renungan bersama. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Talib menaiki tahta sekitar tahun 35 Hijrah. 35 Hijrah, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib memerintah sebagai khalifah lebih kurang 5 tahun sahaja. 5 tahun sahaja. Segalanya telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Sayyidina Ali bin Abi Talib dilantik sebagai khalifah yang keempat menggantikan Sayyidina Osman. Keadaan ketika itu agak huru-hara sedikit, kerana ada sebahagian yang menuntut agar pembunuh Sayyidina Osman itu dikenakan tindakan yang sewajarnya, atau lebih tepat lagi disebut dengan hukuman qisas, kan, bunuh. Namun Sayyidina Ali yang baru dilantik menjadi khalifah ketika itu bukanlah tidak terus mahu mencari pembunuh Sayyidina Osman, tetapi pada Sayyidina Ali ketika itu yang menjadi keutamanya adalah untuk mengamankan keadaan. Kerana ketika itu agak huru-hara, kacau bilau dan sebagainya, tambahan pula ada golongan-golongan yang dikatakan sebagai golongan Rafidah yang memberontak. Maka menjadi keutamaan kepada Sayyidina Ali untuk menenangkan keadaan. Rupanya bukan semakin tenang, malah semakin kacau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu setahun kemudian, iaitu tahun ke-36 Hijrah, berlaku peperangan Jamal antara kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan yang dipimpin oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang dibantu oleh sahabat besar Zubair dan juga Talhah bin Ubaidillah.
tahun ke-37 pula berlaku lagi peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Siffin antara kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan yang diketahui oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana penduduk di Syam menganggap bahawa Muawiyah adalah khalifah dan mereka tidak membai'ah ke atas Sayyidina Ali, termasuklah Muawiyah. Malah Muawiyah meletakkan syarat hendaklah khalifah, yakni Sayyidina Ali, terlebih dahulu menangkap dan menghukum orang yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Uthman. Maka keadaan ketika itu lagi kacau, dah berpuak ataupun ada kumpulan-kumpulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang menambahkan lagi huru-hara apabila Sayyidina Ali bersetuju untuk mengadakan majlis tahkim. Hasil daripada keputusan majlis tahkim, golongan yang pada mulanya menyokong Sayyidina Ali telah bertindak keluar dan mereka menamakan kumpulan mereka dengan kumpulan Khawarij, kan, iaitu orang yang keluar daripada menyokong Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka ini bukan keluar gitu-gitu, malah mereka juga melakukan pemberontakan, malah merancang untuk membunuh orang-orang yang menjadi penyokong kuat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali dikatakan berjaya juga mematahkan serangan yang dilakukan oleh golongan Khawarij ini, malah berjaya membunuh di kalangan pemimpin-pemimpin Khawarij. Rupa-rupanya orang-orang Khawarij ini bila mana mereka diserang dan pemimpin-pemimpin mereka ramai yang dibunuh, mereka bertambah memberontak, malah merancang untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ringkaskan, oleh kerana mereka bertambah tidak berpuas hati dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dahlah Sayyidina Ali menerima majlis tahkim yang dianggap itu merugikan Sayyidina Ali. Kemudian mereka keluar dan Sayyidina Ali memerangi mereka dalam satu peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Nahwaran. Dan dalam peperangan itu ramailah pemimpin-pemimpin Khawarij yang dibunuh oleh Sayyidina Ali. Maka pengikut-pengikutnya nak membalas dendam, dan mereka menyatakan bahawa orang yang bertanggungjawab menimbulkan kekacauan, keadaan yang tidak aman, 3. Mereka tuduh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan juga Amru al-As. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menurut Ibnu Katsir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berhadapan dengan pelbagai masalah menyebabkan ramai orang yang tidak bersetuju sehingga memberontak dan sebagainya. Manakala penduduk Syam pula adalah memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang mana asalnya merupakan gubernur di Syam. Dan ini diburukkan lagi apabila Sayyidina Ali bertindak balas terhadap kumpulan Khawarij di Nahwaran dan membunuh ramai di kalangan pemimpin-pemimpin Khawarij. Maka berbincang, antaranya adalah Abdurrahman bin Muljan, Buraq bin Abdullah dan juga Amru bin Bakr At-Tamimi, di mana mereka bertiga ini telah berkumpul berbincang dan akhirnya mereka nak menuntut bela di atas kematian saudara-saudara mereka dalam peperangan Nahwaran. Dan mereka telah membuat keputusan bahawa yang menyebabkan kekacauan 3 orang, iaitu mereka menuduh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Amru bin al-As. Maka ketiga-tiga orang Khawarij ini, oleh kerana mereka mengenang tentang korban-korban kawan-kawan mereka yang telah dibunuh oleh pihak Sayyidina Ali di dalam peperangan Nahwaran, lalu mereka berkobar untuk menuntut bela. Dan mereka menyatakan bahawa apalah gunanya hidup padahal orang-orang yang mereka sayangi itu telah pun mati. Sedangkan mereka itu dianggap orang yang taat beribadah dan taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu
mereka bertiga telah berpakat dan bersetuju, di mana Abdul Rahman bin Muljan berkata, saya akan membunuh Ali. Manakala Buraq bin Abdullah pula berkata, saya akan membunuh Muawiyah. Manakala Amr bin Bakar pula mengatakan, saya akan membunuh Amr bin Al-As. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka mereka pun telah sepakat atas nama Allah, kan? Dan mereka tidak akan mundur lagi lah, mana mereka akan terus melakukan apa yang telah mereka sepakati, di mana mereka telah bersetuju mereka akan melakukan serangan ke atas tiga orang itu secara serentak, iaitu pada malam yang sama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada yang menyatakan mereka melakukan rancangan itu pada 17 Ramadan, malam 17 Ramadan, dan ada juga pendapat menyatakan mereka melakukan rancangan itu pada 19 Ramadan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka mereka berpecah pergi ke tempat ketiga-tiga, kan? Buraq yang merancang untuk membunuh Muawiyah, dan dikatakan dia saat menunggu Muawiyah untuk solat di sebuah masjid di Syam, saat ia nak menikam, tetapi ia hanya berjaya menikam di bahagian punggung Muawiyah. Jadi Muawiyah tidaklah terbunuh, malah Buraq berjaya ditangkap. Kemudian Amr bin Bakar yang hendak membunuh Amr Al-As, kebetulan ketika ia merancang nak membunuh Amr bin Al-As, ketika itu ia demam, sakit. Maka ia tidak keluar untuk mengimamkan solat, diganti oleh pembantunya Al-Kharijah, kalau salah namanya, kan? Dan Ibnu Bakar telah menikam orang yang menggantikan tempat Amr Al-As. Maka akhirnya yang menggantikan itu terbunuh, dan Amr bin Bakar yang nak membunuh, asalnya nak membunuh Amr Al-As, akhirnya ditangkap dan dikenakan hukuman bunuh. Manakala Abdul Rahman bin Muljan pula, dia terus ke Kufah, tempat di mana Sayyidina Ali menjadikan Kufah itu sebagai ibu kotanya, dan sampai di satu tempat dia berada di kelompok golongan Khawarij, dan mereka juga berpakat untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedang dia berada di situ, dia terlihat ada seorang wanita yang dirasakan begitu cantik, dan Abdul Rahman bin Muljan mula tertarik dengan wanita tersebut yang bernama Qataham bin Sajnah. Bila dia mula jatuh cinta, Qataham bin Sajnah juga menyimpan perasaan dendam terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kerana kumpulan Sayyidina Ali lah yang telah membunuh bapa dan abangnya di dalam peperangan Nahwaran. Maka dia pun nak membalas dendam. Kebetulan Abdul Rahman bin Muljan pun nak membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi oleh kerana Abdul Rahman bin Muljan telah menyatakan keinginan untuk menjadikan Qataham ini sebagai isterinya, dia dah jatuh cinta, maka Qataham meletakkan 4 syarat ke atas Abdul Rahman bin Muljan kalau nak mengahwininya. Yang pertama, dia kena memberikan hadiah sebanyak 3,000 dirham. Yang kedua, dia kena memberikan hadiah seorang hamba lelaki. Yang ketiga, dia kena berikan hadiah seorang hamba perempuan. Dan yang keempatnya, dia mesti membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika itu Abdul Rahman bin Muljan merasakan 3 syarat pertama tak ada masalah, dia boleh tunaikan. Dia boleh bagi 3,000 dirham, dia boleh dapatkan hamba lelaki dan juga hamba perempuan untuk diberikan kepada Qataham, tak ada masalah. Tapi bagaimana pula nak membunuh Sayyidina Ali? Namun Qataham tetap meletakkan syarat, kan, mesti membunuh Sayyidina Ali.
Lalu dikatakan, Muljam bertanya, bagaimana cara nak membunuh Sayyidina Ali? Kata hamba memberitahu kepada Abdurrahman, carilah kelemahannya. Carilah kelemahannya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka Abdurrahman bin Muljan atau disebut dengan Ibnu Muljan. Ibnu itu maksudnya anak. Jadi Ibnu Muljan anak Muljan, iaitu Abdurrahman bin Muljan. Dia telah berpakat dengan dua orang yang lain, iaitu Wildan dan juga Syubaib, untuk membantu membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan mereka merancang untuk membunuh Ali pada waktu subuh. Dan memang khalifah dulu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, malah Sayyidina Ali sendiri, ia bukan sekadar khalifah, malah ia juga adalah menjadi imam dalam solat. Itu Khulafa Ar-Rasyidin, kan, kerana mencontohi Nabi SAW. Nabi juga bila solat, Nabi lah yang akan menjadi imam. Sebab itu ketika menguruskan jenazah Nabi, tiba masa nak solat jenazah Nabi, kan, maka para sahabat bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, siapa yang nak jadi imam? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, tidak ada sesiapa pun yang layak untuk menjadi imam solat jenazah kata Nabi. Sebab Nabi lah imam. Maka akhirnya solat jenazah kata Nabi dilakukan secara sendiri-sendiri. Masing-masing solat, tidak dilakukan secara berjemaah. Sebab tidak ada siapa yang layak untuk menjadi imam solat jenazah ke atas Nabi. Tak ada yang layak. Hatta Sayyidina Abu Bakar sendiri pun dikatakan tidak layak. Sebab Nabi adalah imam. Kan, ini dianggap sebagai salah satu khususiat Nabi lah, kan, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Tapi kalau kita yang meninggal, ya seboleh-bolehnya solat jenazah itu perlulah dilakukan secara berjemaah, ada imam. Malah kalau boleh nak bagus lagi, biar lagi ramai jemaahnya lagi bagus, kan, lagi ramai jemaahnya lagi bagus. Mudah-mudahan ada keberkatannya dan terselamat daripada azab. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu Nabi, kan. Jadi Nabi adalah imam. Dan dalam masa sama Nabi juga mengimamkan solat. Betul, dalam ada 3 peperangan yang Nabi tunjukkan contoh solat ketika perang, kan. Salah satunya tak ingat, ada peperangan yang Nabi SAW solat, Nabi memecahkan tentera kepada 2 kumpulan. Dan Nabi pecahkan kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan solat bersama dengan Nabi SAW. Katakanlah Nabi solat ketika itu solat zuhur, hanya melakukan 2 rakaat saja, kan? Jadi kumpulan pertama solat bersama dengan Nabi SAW. Bila mana Nabi rakaat yang kedua, sahabat yang ikut tadi pun rakaat yang kedua, tetapi sahabat akan mufarakah. Sahabat akan mufarakah, maknanya sahabat akan meneruskan solatnya secara sendiri-sendiri. Sedangkan Nabi ketika itu tetap berdiri. Sahabat tadi rukuk, i'tidal, sujud, sampailah salam. Habis selesai, maka sahabat tadi pun akan beredan mengambil tempat sahabat yang berjaga. Sahabat yang berjaga pula akan ikut solat di belakang Nabi SAW. Sehinggalah sahabat yang berjaga tadi dapat solat di belakang Nabi, barulah Nabi rukuk. Nabi rukuk, maka sahabat yang solat bersama Nabi pun rukuk. Sampailah duduk tahiyat akhir, maka sahabat tadi akan berdiri untuk menyempurnakan 1 rakaat lagi, kan. Sahabat akan berdiri untuk menyempurnakan 1 rakaat lagi yang mereka tertinggal. Dan bila mana semua dah duduk tahiyat akhir, barulah Nabi bagi salam dan diikuti oleh semua sahabat. Jadi di sini walaupun ada 2 kumpulan, tetapi kedua-duanya dapat berjemaah, berimamkan Nabi SAW. Sebab Nabi, kan, keutamaan solat berimamkan Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi itu menjadi ikutan. Sebab itu Khulafa Ar-Rasyidin terutamanya, bila mana mereka menjadi khalifah, mereka juga akan mengimamkan solat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib
keluar hendak menuju ke masjid untuk mengimamkan solat, dan menjadi kebiasaan memang ada orang yang tidur di masjid, kan, memang ada orang yang tidur di masjid, maka Sayyidina Ali akan kejutkan mereka, solat kan, solat nak mengejutkan mereka, supaya mereka juga dapat bersiap-siap untuk mendirikan solat apabila telah masuk waktu. Dan ketika itu 3 orang yang memang sudah bersedia untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, iaitu Abdurrahman bin Muljan, Wildan dan juga Syubaib, di mana bila Sayyidina Ali bin Abi Thalib dah bersiap nak solat, mungkin ketika ini solat sunat, kan, maka Syubaib dikatakan telah menggunakan pedangnya untuk menetap Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi hanya terkena di bahagian belakang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cedera sedikit, kan. Yang kemudiannya dia katakan Abdurrahman bin Muljan pula dapat menikam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau ikut, ada pendapat menyatakan di bahagian kening Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan cederanya agak parah. Ditambah pula pedang yang digunakan oleh Abdurrahman bin Muljan itu telah pun diletak racun, diletak racun. Walaupun kalau ikut bahagian sini mungkin tidaklah begitu memudaratkan, tapi oleh kerana pedangnya itu telah pun diletakkan racun. Dan apa yang berlaku itu, di mana Abdurrahman bin Muljan yang menikam di bahagian kening ini sebenarnya telah pun diramalkan oleh Nabi SAW, di mana Nabi pernah satu ketika memberitahu kepada Sayyidina Ali, lebih kuranglah maknanya, orang terdahulu yang paling binasa, kan, orang ataupun umat terdahulu yang paling binasa adalah mereka yang membunuh unta, kan, iaitu kaum Nabi Soleh, kan, unta yang dikenal sebagai unta Allah, unta yang asalnya mereka cabar Nabi Soleh. Kalau benarlah apa yang dibawa oleh Nabi Soleh itu, maka jadikanlah dalam batu itu ada unta, nescaya mereka akan beriman. Maka batu yang besar itu pun pecah dan ternyata di dalamnya ada unta. Oleh kerana mereka mencabar dan mereka pun akur, dan unta itu dikenali sebagai unta Allah, di mana unta itu tidak boleh diganggu, dan unta itu ada keistimewaannya yang tersendiri. Antaranya ialah ada satu telaga yang mana satu hari dikhususkan unta tersebut. Unta itu minum di telaga tersebut, dan ketika itu, hari itu, orang lain tak boleh ambil air. Orang lain tak boleh ambil air. Keesokan harinya barulah diperuntukkan untuk orang ramai boleh ambil air. Begitulah bergilir-gilir. Pada mulanya mereka akur, tapi lama-lama mereka rasa terbeban, kan, terbeban. Akhirnya mereka secara senyap-senyap tangkap unta tersebut dan mereka sembelih, mereka masak dan mereka hidangkan pada Nabi Soleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu Nabi SAW menyatakan umat yang paling binasa dahulu adalah kaum yang membunuh unta. Kemudian Nabi menyatakan, manakala umat yang paling celaka masa kini ataupun umat kini, iaitu orang yang membunuhmu. Sambil Nabi SAW dikatakan memegang bahagian kening Sayyidina Ali, kan? Maka Sayyidina Ali pun bertanya, adakah mereka akan membunuhku? Maka Nabi pun menyatakan, ya, mereka akan membunuhmu, dan di sinilah tempat mereka akan menikam, sambil menunjuk ke arah kening Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, di mana Abdurrahman bin Muljam telah menikam di bahagian kening Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika Abdurrahman bin Muljam
menikam di bahagian kening Sayyidina Ali bin Abi Talib, lalu ia berkata, tidak ada penghakiman kecuali untuk Allah, bukan untukmu, hai Ali, atau untuk sahabatmu. Dan dia kata tidak ada penghakiman melainkan penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia menganggap yang lain semua tak adil, hanya penghakiman Allah sajalah yang adil. Lalu dia pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Abdul Rahman bin Muljam ini menganggap dia berjaya membunuh Sayyidina Ali itu adalah satu kemuliaan. Satu kemuliaan, dia anggap begitu. Sebab Abdul Rahman bin Muljam ini asalnya orang yang baik, hafiz Quran, orang yang menghafal Al-Quran, malah orang yang rajin solat malam dan berpuasa pada siang hari. Sayyidina Umar pernah menghantarnya ke Mesir untuk menjadi guru Al-Quran. Tapi oleh kerana terpedaya, terpengaruh dengan fahaman ekstrim dan sebagainya, akhirnya jadilah seperti itu kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini tak boleh kan? Kadang-kadang memang ada yang jenis-jenis macam ni kan. Sebab itu sebulan ada kot yang apa, yang budak perempuan yang menghina Islam kan, Siti Amirah kan. Kan sebelum dia mula menanggalkan pakaian, dia kata, dia sebut nama dia, dan dia mengaku sudah menghafal 15 juz 15 juz Al-Quran, separuh dah tu kan. Kalau ikut orang yang hafal Quran, jangan kata 15 juz, 2-3 juz pun tak berani untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah hafal 15. Sebab tu kena ingat, kalau setakat hafal saja tak faham, dia jadi lain kan. Sebab itu faham dan hafal dan faham, barulah dapat mengamalkan. Setakat hafal je, orang kafir pun hafal Al-Quran, lagi hebat. Tapi mereka hafal Quran untuk mencari kelemahan Islam itu kan. Jadi tak berkat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Abdul Rahman bin Muljam tengok saat dia berjaya menikam Sayyidina Ali bin Abi Talib, siap baca ayat Quran lagi. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan ada sebahagian manusia yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan keredaan Allah. Tu dia kata dia lah tu kan, kerana nak mendapatkan keredaan Allah, membunuh Sayyidina Ali yang dianggap sebagai penyebab orang ramai menjadi huru hara, kacau bilau dan macam-macam lagi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka Sayyidina Ali pun menyuruh menangkap Abdul Rahman bin Muljam. Manakala Wildan banyak lepas, tetapi akhirnya banyak juga ditangkap dan dibunuh. Syubaib pun dapat ditangkap juga. Baik tuan-tuan yang terima kasih sekalian, manakala Abdul Rahman bin Muljam apabila berjaya ditangkap, kemudian dihadapkan lagi kepada Sayyidina Ali, lalu terjadilah dialog antara Sayyidina Ali dengan Ibn Muljam kan. Maknanya bila dia dah berjaya menikam, dia baca ayat Quran tadi, lalu dia pun melarikan diri, tapi akhirnya berjaya ditangkap semula dan dibawa kepada Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali pun bertanya, wahai musuh Allah, bukankah aku sudah berbuat baik kepadamu kan? Bukankah aku sudah berbuat baik kepadamu? Tuan-tuan yang sekalian, dalam hal ini kita sentiasa kena bersangka baik dengan sahabat, termasuklah Sayyidina Ali kan. Sebab apa yang mereka lakukan itu adalah atas dasar ijtihadnya. Sebab sahabat ini memang diakui oleh Nabi SAW kan. Walaupun berlaku peperangan saudara, peperangan Jamal, peperangan Siffin dan sebagainya, tapi kita kena bersangka baik kan. Masing-masing ada ijtihadnya, jangan sampai kita menuduh salah satu daripadanya. Baik, maka Sayyidina Ali berkata, wahai musuh Allah, bukankah aku sudah berbuat baik kepadamu? Maka Ibnu Muljam pun menjawab, ya benar. Lalu Sayyidina Ali berkata, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Maknanya nak membunuh Sayyidina Ali. Maka Ibnu Muljam pun berkata, aku sudah mempersiapkannya 40 hari dan aku meminta Allah agar membunuh makhluk terburuknya. Maka dianggap Sayyidina Ali adalah makhluk yang paling jahat.
Sampai tahap dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala 40 hari kan, untuk dia berjaya membunuh Sayyidina Ali yang dianggap makhluk terburuk. Maka Sayyidina Ali pun berkata, aku tidak melihatmu kecuali akan dibunuh kan, aku tidak melihatmu kecuali akan dibunuh, dan aku tidak melihatmu kecuali seburuk-buruk makhluknya. Sayyidina Ali balas balik, dia kata dia tengok Sayyidina Ali ni seburuk-buruk makhluk, tapi Sayyidina Ali balas balik bahawa Sayyidina Ali pun melihatnya adalah dengan seburuk-buruk makhluk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Sayyidina Ali pun beritahu kan, jika aku meninggal maka bunuhlah Ibnu Muljan, tetapi jika aku masih hidup, tahulah aku bagaimana nak memperlakukannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada riwayat yang menyatakan 2 hari selepas kejadian tersebut, oleh kerana lukanya makin parah disebabkan pedang yang digunakan oleh Ibnu Muljan telah pun diletak racun, maka racun tadi pun telah mula masuk keseluruhan tubuh badan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 2 hari selepas itu Sayyidina Ali pun wafat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, namun sebelum Sayyidina Ali wafat, di mana Sayyidina Ali telah pun berwasiat kepada anaknya Hasan dan Husin agar bertakwa kepada Allah kan, dan macam-macam lah wasiatnya. Dan juga Sayyidina Ali dikatakan banyak menyebut kalimah-kalimah tauhid, dan juga membaca surah Az-Zalzalah kan, surah Az-Zalzalah. Dan Sayyidina Ali juga berwasiat kepada Hasan dan Husin agar menjaga saudaranya yang lain, iaitu Muhammad kan, Muhammad bin Al-Hanafiyah kan, ini adiknya lah, ini pun disuruh jaga kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Ali wafat pada tahun 40 Hijrah. Umurnya ketika itu ada yang menyatakan 62 atau 63 tahun kan. Kalau kita nak kira betul-betul kan, maknanya kalau kita lihat balik ketika Nabi diutus sebagai Rasul, umur Sayyidina Ali baru 9 tahun, tapi ada yang mengatakan 10 tahun 10 tahun kan. Kemudian Nabi berhijrah, maknanya Nabi berdakwah di Kota Mekah selama 13 tahun kan, 13 tahun. Bila Nabi berhijrah, maka di zaman Sayyidina Ali barulah bermula dikira fikiran tahun hijrah kan, diambil daripada hijrah Nabi. Jadi daripada situ membawa kepada kewafatan Sayyidina Ali, tahunnya adalah 40 Hijrah. Jadi kalaulah dicampur dengan tahun sebelumnya, iaitu 13 dicampur dengan 10, lebih kurang maknanya 23. Kalau umur Sayyidina Ali ketika Nabi dilantik sebagai Rasul umurnya 19, bermakna umurnya adalah 62 tahun. Betul ada pendapat nyatakan ketika Sayyidina Ali wafat sama ada umurnya 62 tahun ataupun 63 tahun. Bermakna kalaulah kita ambil umur 63 tahun adalah bersama dengan umur Nabi SAW. Dan umur Sayyidina Abu Bakar pun ketika wafat umurnya adalah 63 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Ali telah melaksanakan amanahnya sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya. Tapi itulah yang menjadi sunnatullah. Dan sunnatullah, walaupun orang yang sangat baik, orang yang sangat adil, orang yang sangat warak, malah digelar dengan singa Allah, namun tetap ada yang memusuhinya. Dan pastinya yang memusuhinya itu bukanlah di kalangan orang Islam yang sebenar, tapi ia orang Islam yang munafik ataupun di kalangan orang-orang yang kufur. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah saya sambung lepas azan.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada seminit lagi. Abdul Rahman bin Muljan, saya kongsikan sedikit kan. Asalnya orang yang baik, macam saya sebutkan tadi kan, hafiz, hafal Quran, tapi oleh kerana terpengaruh, dan kalau kita lihat di zaman Saidina Osman menjadi khalifah, Ibnu Sabah, Abdullah bin Sabah kan, yang merupakan seorang munafik, dia asalnya Yahudi tapi mengaku masuk Islam kerana nakkan perhatian, nakkan kedudukan dan sebagainya, namun dia tetap tidak mendapat perhatian di sisi Saidina Osman. Lalu dia dihalau dan dipergi ke Mesir. Mula dia menghasut pula orang-orang di Mesir. Jadi antara yang terpedaya dengan hasutan yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah ini adalah Abdul Rahman bin Muljan kan. Jadi wallahu alam tidak disebut secara jelas, tapi yang pastinya antara mereka inilah yang bertanggungjawab membunuh Saidina Osman kan, yang kemudiannya mereka berselindung di sebalik penyokong Saidina Ali bin Abi Talib. Maka sebab itu Allah Ta'ala nak tunjukkan juga kan kebenarannya. Apabila berlaku majlis tahkim, akhirnya mereka yang bersembunyi di sebalik penyokong Saidina Ali, mereka pun menzohirkan diri mereka yang disebut sebagai kumpulan Khawarij tadi kan. InsyaAllah saya sambung sikit.
Allahumma rabbah Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila berlalu masa sesudah kewafatan Sayyidina Ali, akhirnya muncul kumpulan yang mengaku diri mereka sebagai Syiah, kan? Dan kita lihat mungkin di sana pun sebenarnya ada unsur-unsur daripada fahaman Khawarij, yang mana akhirnya mereka bertindak ganas, kan, dengan membunuh orang-orang yang dikaitkan dengan sahabat-sahabat besar. Dan mereka telah merancang untuk membunuh Sayyidina Husin di Karbala, kan, memenangkan semalam 10 Muharram yang merupakan hari Ashura di pihak Syi'i, yakni orang-orang Syiah menjadikan hari Ashura itu sebagai hari perayaan meraihkan kematian Sayyidina Husin yang dibunuh secara kejam di Karbala. Dan peristiwa itu berlaku pada tahun 61 Hijrah. Dan selepas daripada itu barulah muncul nama Syiah sebenarnya, kan. Di zaman Sayyidina Ali tidak ada nama Syiah, di zaman selepasnya pun tidak ada, melainkan sesudah kewafatan Sayyidina Husin. Jadi kalau kita lihat antara yang dilakukan oleh mereka yang kononnya menjadi pengikut kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi kalau diperhatikan, kan, mereka jugalah sebenarnya yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Husin di Karbala. Dan walaupun mereka menafikan, malah mereka menuduh Yazid bin Muawiyah, yang anak kepada Muawiyah lah yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Husin di Karbala. Tapi ada di kalangan Syiah sendiri yang mengaku mereka lah yang bertanggungjawab. Sehingga kan ada dikisahkan ada sekumpulan yang merasa menyesal kerana terlibat dalam perancangan membunuh Sayyidina Husin di Karbala, yang akhirnya mereka oleh kerana telah menyesal dan mereka pun masuk ke dalam sungai Furat, lalu mereka pun membunuh diri, dan mereka itu dikenali sebagai golongan At-Tawwabun. Jadi tuan-tuan yang terhormat sekalian, kalau kita lihat, maknanya mereka yang terlibat membunuh Sayyidina Husin pun adalah di kalangan, walaupun namanya Syiah ketika itu, tapi mungkin asalnya adalah sebahagiannya daripada Khawarij. Jadi tak pelik kalau mereka sanggup untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tak pelik juga kalau mereka sanggup untuk membunuh anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wallahu alam. Maka sebab itu kalau kita lihat fatwa khususnya Selangor lah, Syiah itu memang sudah difatwakan sebagai terkeluar daripada Islam yang sebenar. Sebab bila mereka meraihkan hari Ashura, mereka akan mencederakan diri mereka sehingga mengeluarkan darah. Bukan sekadar koyak-koyak baju tanpa dada, kan, tanpa pipi, malah mereka akan mencederakan diri mereka dengan pisau, dengan pedang, kan, tubuh badan mereka ditores sehingga bila mana mengeluarkan darah yang banyak, maka itulah dianggap satu kemuliaan. Bukan hanya di kalangan lelaki dewasa, malah orang-orang perempuan, malah termasuklah juga di kalangan anak-anak kecil. Mereka pun akan menumpahkan darah. Ada satu video yang pernah saya tengok, anak kecil didukung oleh bapanya, saya ingat umur itu mungkin dalam setahun atau setahun lebih sikit. Syekhnya pada mula dia ambil pedang, dia ketuk-ketuk dekat bahagian kepala, tapi nampak macam tak berapa luka, akhirnya ditoreh sehinggalah mengeluarkan darah. Dan dikatakan anaknya kemudian meninggal kerana pendarahan yang banyak. Namun si ayah tadi tidak menyesal sedikit pun, malah berbangga dan menganggap anaknya syahid. Sebab itu fahaman Syiah ini sudah terkeluar. Dan kita 10 Ashura adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana telah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa AS. Tapi Syiah pula lain.
dengan pendiriannya ataupun dia punya sambutannya, iaitu meratapi kematian Saidina Husain dengan cara yang kalau ikut Islam memang dah terkeluar lah, sebab mencederakan diri. Perbuatan mencederakan diri itu sendiri pun sebenarnya telah dilarang di dalam Islam, tapi itulah yang mereka anggap sebagai satu kemuliaan. Jadi memang kalau kita lihat mungkin di sana ada kaitan jugalah dengan pembunuhan Saidina Ali bin Abi Thalib, kumpulan yang sama, cuma mereka telah meresap masuk, akhirnya membentuk kumpulan yang dinamakan sebagai Syiah. Wallahu alam. Sekarang itu yang boleh dikongsikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa dan Allah Taala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bija'i khatamal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.